yang diubah-ubah. Jadi yang ni kita gunakan plumbum 2 bromida sebagai sebatian ion, naftalena sebagai sebatian kovalen. Ataupun boleh buat juga secara umum, buat macam ni, sebatian ion dan sebatian kovalen. Jadi kalau awak tak pasti mana bahan tu apa, tulis je nama dia. Kalau memang pasti dia sebatian ion, sebatian kovalen, tulis macam ni. Mana-mana yang rasa dapat markah. Okay, pemberi ubah yang bergerak balas, kekondisian elektrik ataupun pemesongan penunjuk ammeter. Sebab kalau arus tak mengalir, tak ada arus elektrik, jarum ataupun penunjuk ammeter tak bergeraklah, duduk di kosong. Pemberi ubah dimalarkan. Okay, elektrod kabel. Okay, ini mungkin awak tak berapa pasti sebab ni tajuk untuk eksperimen ni sebenarnya dalam tingkatan 5, tajuk redox. Kita belajar lagi elektrolisis. Jadi ni kita gunakan elektrod karbon saja. Sebab bila dalam elektrolisis kita boleh ubah-ubah guna elektrod lain pun boleh. Okay, hipotesis dia, plumbum 2 bromida tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal. Ni. Tidak boleh dalam keadaan pepejal, tetapi boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Ini salah satu dia punya sifat bagi sebatian ion. Okey, kemudian naftalena tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal dan leburan. Keadaan tu maksudnya pepejal, cecair, gas. Okey, ni leburan. Satu lagi leburan. Leburan tu maksudnya bila panas dia menjadi cecair. Pepejal tukar jadi cecair dengan pemanasan tanpa masukkan air. Itu maksudnya leburan. Okey, bahan plumbum 2 bromida dengan naftalena, iaitu satu mewakili sebatian ion, satu lagi mewakili sebatian kovalen. Okey, radas yang perlu, bateri, ni simbol bateri lah. Elektrod karbon yang ni. Lepas tu ammeter yang bulat, simbol dalam dia tu A. A huruf besar tu ammeter. Penunu bangsa, jasa awak buat macam ni je. Panaskan, buat anak panah naik ke atas ni. Maksudnya inilah penunu bangsa. Tak perlu lukis penunu bangsa yang betul-betul. Okey, wire penyambung. Inilah yang wire penyambung ni yang menghubungkan bateri dengan elektrod karbon. Mangkuk pija yang ni. Yang ni mangkuk pija. Okey, awak dah guna itu kan mangkuk pija kan? Masa dalam tajuk formula empirik tu. Itulah mangkuk pija. Tungku kaki 3. Kaki 3 lukis macam ni. Jangan ikut lukis betul-betul macam lukisan sebab ini bukan pendidikan seni. Kemudian yang bulat ni ialah alas segitiga tanah liat. Cara lukis macam tu. Tak perlu guna kasa dawar. Okey, kaedah ataupun prosedur. Isi sebuah mangkuk pija dengan serbuk plumbum 2 bromida sehingga separuh penuh. Okey, yang kedua, masukkan 2 elektrod karbon ke dalam plumbum 2 bromida dan elektrod karbon disambung kepada bateri dan ammeter dengan wire penyambung. Perhatikan dan rekod pesongan penunjuk ammeter. Panaskan serbuk. Lepas tu, panaskan serbuk 2 bromida dengan kuat sehingga dia melebu. Melebu maksudnya dia bentuk jadi cecair. Perhatikan dan rekod pesongan penunjuk ammeter. Ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan naftalena menggantikan plumbum 2 bromida. Okay, maksudnya ambil lagi satu mangkuk pija yang lain, ganti pula dengan naftalena. Buat sama juga, celupkan elektrod karbon, sambung wire, lepas tu tengok jarum, pesongan jarum galvanometer. Ammeter. Okey, pemerhatian. Jadi patutnya keputusan eksperimen awak jadi macam ni. Kalau plumbum 2 bromida, pepejal tak boleh. Maksudnya tak tuliskan simbol pangkah. Maksudnya tiada pesongan penunjuk ammeter. Bila dah lebur, dah panas, dah jadi cecair, arus elektrik ada. Maksudnya menyebabkan pesongan penunjuk ammeter. Kalau naftalena, belum panas pun tak ada, dah lebur pun tak ada juga.
Tak ada arus elektrik mengalir. Okay, jadi kesimpulannya pelambang bromida tidak boleh mengkondasi elektrik dalam keadaan berpejar tetapi boleh dalam keadaan leburan. Tapi kalau naftalena tidak boleh dalam keadaan berpejar dan leburan. Berpejar tu maksudnya yang belum dipanaskan. Bila dah panas, benda tu akan bertukar jadi leburan. Okey. Terus kepada, ada lagi sini bawah ni, tak ada. Okey, kita pergi kepada eksperimen yang kedua. Iaitu membandingkan takat lebur bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Okay, pembalik ubah dimanipulasikan ialah magnesium klorida mewakili sebatian ion sebab dia logam dengan bukan logam. Naftalena mewakili sebatian kovalen. Ataupun boleh juga tulis macam ni. Macam tadilah, sebatian ion dan sebatian kovalen. Pembalik ubah bergerak balas ialah takat lebur. Sebab tujuannya ialah membandingkan takat lebur. Okay, jadi pembalik ubahnya takat lebur. Okay, pembalik ubah dimalakkan ialah jumlah kuantiti kita gunakan magnesium klorida dan naftalena. Mestilah lebih kurang sama lah. Kalau itu satu spatula, naftalena pun satu spatula. Hipotesis, magnesium klorida mempunyai takat lebur yang tinggi daripada naftalena. Cara tulis hipotesis ini ialah menghubungkan di antara pembalik ubah yang dimanipulasikan dengan yang bergerak balas. Dia tak semestinya tulis semakin. Macam ni mana ada semakin kan, dia tulis terus magnesium klorida mempunyai takat didih yang lebih tinggi daripada naftalena. Terus satu ayat tak payah semakin pun boleh. Dia bergantung kepada keadaan. Okey. Magnesium klorida bahannya naftalena air. Radas, bika, tabung uji, penuh bangsen, tuku kaki 3. Okey. Ni. Okey. Ni dua bahan iaitu magnesium klorida dengan serbuk naftalena. Letakkan sekali. Lepas tu panaskan. Sebab nak cari takat lebur. Tapi kita tak panas direct, kita gunakan kukus air. Masukkan dalam bika yang ada air, kita panggil teknik ni kukus air. Sebab naftalena dia supaya pemanasan sekata lah ataupun pemanasan sekata. Sebab air ni haba dia ke atas pun dapat, bagi atas bukan bawah saja. Jadi terus buat macam ni supaya pemanasan sekata. Okey, kaedah dia masukkan separuh spatula magnesium. Kita guna separuh je. Spatula tahu macam kat rumah kita panggil sudu lah. Dia kalau di makmal kita panggil spatula. Magnesium klorida dan naftalena. Ke dalam setiap tabung uji, panaskan kedua-dua tabung uji itu dalam air sehingga mendidih. Okey, catatkan perubahan keadaan fizikal. Ini takat didih kan? Takat lebur. Takat lebur. Okey, takat lebur. Maksudnya air tu mendidih, air dalam kukus air tu. Sebabnya kita nak cari takat lebur, bukan mendidihnya takat magnesium klorida tu. Okey, pemerhatian, magnesium klorida tiada perubahan. Naftalena lebur dengan mudah. Maksud naftalena meruap. Maksudnya magnesium klorida mempunyai takat lebur lebih tinggi daripada air, sebab tu dia tak melebur lagi. Sebab tu dia tiada perubahan. Tapi naftalena tu dah cair, maksudnya dah lebur. Jadi maksudnya dia mempunyai takat lebur yang rendah. Kesimpulannya magnesium klorida mempunyai takat lebur yang tinggi daripada naftalena. Ini jenis eksperimen mudah. Mungkin kalau kertas 3 dia boleh buat macam ni lah. Dia letak atas meja awak, lepas tu dia pun suruh awak buat eksperimen, lepas tu tulis atas kertas yang mana punya takat lebur yang lebih tinggi. Lepas tu mungkin dia suruh ambil termometer, cek berapa suhu dalam sebut naftalena ni dan berapa suhu magnesium klorida pada masa tersebut. Macam itulah. Tak ada jangka lagi eksperimen apa sebab tak pernah lagi examnya. Tahun ni baru mula dengan tingkatan 5. Jadi cikgu-cikgu pun tak nampak apa benda, contoh soalan pun tak ada lagi. Okey. Yang ni eksperimen yang ketiga. Membandingkan keterlarutan bagi sebatian ion dan sebatian kovalen dalam air dan pelarut organik.
Okey, ni pun mudah sebab tak perlukan api apa kan. Masukkan pelarut, kacau. Tengok dia larut tak ke tak larut. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan. Magnesium klorida mewakili sebatian ion, naftalina sebatian kovalen. Ataupun boleh juga tulis macam ni. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah keterlarutan. Keterlarutan, istilah dipanggil keterlarutan. Maksudnya larut ke tak larut. Mudah larut ataupun susah nak larut. Sebatian ion dan kovalen dalam air dan pelarut organik. Jadi pelarut ni ada dua, air dan pelarut organik. Contoh pelarut organik seperti benzena, tetraklorometana dalam buku awak. Pemboleh ubah dimalarkan ialah air dan cyclohexana. Ini contoh dia, banyak dia punya pelarut organik ni. Salah satunya ialah cyclohexana. Inilah sebatian karbon nanti. Okey, kemudian air ataupun tulis air dan pelarut organik. Kalau awak tak berapa ingat ni apa benda cyclohexane, tulis je air dan pelarut organik. Hipotesis ataupun kita nak kaitkan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan yang bergerak balas ialah magnesium klorida boleh larut dalam air tetapi tidak dalam pelarut organik. Naftalina tidak boleh larut dalam air tetapi boleh larut dalam pelarut organik. Dia terbalik. Kalau sebatian ion dia boleh larut dalam air tapi dalam pelarut organik tak boleh. Tapi sebatian kovalen larut dalam pelarut organik tapi dalam air tak larut. Okey, bahan bika, tabung uji, spatula, radas magnesium klorida, naftalina, air suling. Air suling tu mewakili air lah. Cyclohexana. Okay. Air suling di sekolah lah. Kalau kat rumah boleh buat je guna air pipe. Jadi boleh kat rumah kalau sebatian ion boleh gantikan dengan garam kat rumah kita. Natrium klorida juga salah satu contoh sebatian ion. Naftalina, nak ambil kat mana naftalina ni? Dia naftalina ni macam ubat gegak tu. Contoh adalah contoh bagi sebatian kovalen. Okey, cara dia tengok mudah masukkan air je. Air suling masukkan. Kacau. Okey, kaedah dia masukkan separuh spatula magnesium klorida. Kenapa pula ni? Jadi bertumpuk-tumpuk. Masukkan separuh magnesium klorida dan naftalina ke dalam setiap tabung uji yang berbeza. Tambah 5 cm padu air suling ke dalam setiap tabung uji. Okay. Kemudian goncang kedua-dua tabung uji, rekod pemerhatian. Ulang balik dengan 1 hingga 4 dia punya kaedah tu dengan menggantikan air dengan cyclohexana. Yang cyclohexana ni berupa dalam bentuk cecair. Tapi bukan air tapi cyclohexana. Okey. Tengok dia punya keputusan ataupun pemerhatian. Terdapati bahawa magnesium klorida iaitu sebatian ion larut dalam air tak larut dalam cyclo. Naftalina tak larut dalam air tapi larut dalam cyclohexana. Okay, kesimpulan dia, magnesium klorida boleh larut dalam air tetapi tidak dalam pelarut organik. Naftalina tidak boleh larut dalam air tapi boleh larut dalam pelarut organik. Okay, boleh tak? Ni ada nak tanya tak? Cikgu. Ya. Yang ni kena tulis sekarang ke ataupun nanti kalau kita tak salah nanti kalau buat eksperimen tulis masa tu? Tulis sekarang. Nanti eksperimen awak kena buat laporan pula. Lain pula kan daripada buku teks tu laporan amali. Baik awak tulis sekarang. Nanti kan banyak kerja menimbun-nimbun nanti Ya. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada okey ni. Bandingkan sifat fizikal sebatian ion dan sebatian kovalen. Ni secara teori dia lah, tak buka eksperimen Okey. Sekejap awak tengok sekejap Tengok. Tunjuk anak saya kelas
Sekejap Cik anak saya tak kejut. Tak kejut tak bangun lah macam awak Okey, tengok sini. Sebatian ion, sebagai contoh susunan struktur ataupun struktur elektron. Ini ialah natrium klorida, itu garam kat rumah kita ni, nama kimia dia natrium klorida. Okey, ni susunan gambar atas bawah ni susunan elektron. Kita tahu dia ada kena buat kurungan ion natrium dengan ion klorida. Wujudnya daya elektrostatik yang kuat di antara ion positif dan ion negatif. Ini maksudnya banyak. Tu dia macam dia buat bulat-bulat tu. Warna lain-lain, putih dengan merah mewakili ion natrium dengan ion klorida. Tapi sebab dia berpejal, lepas tu dia lukis rapat macam ni, rapat dan padat dan tersusun. Okey, ini molekul karbon dioksida CO2. Okay. Ini contoh model dia lah, CO2 macam ni. Berikatan kovalen. Ini gambar aja susunan elektron dan ikatan kovalen, tengok kita lukis, kita dah belajar ni kan, dia berkongsi elektron. Tapi ini ialah daya van der Waals yang lemah antara molekul. Satu molekul CO2, satu molekul CO2. Tapi wujudnya daya van der Waals di antara satu molekul dengan satu molekul. Ikatan kovalen tu kuat. Ni ada ramai pelajar ni nanti dia apa? Dia kata dalam esei ikatan kovalen lemah, ikatan ion kuat. Salah kan? Ikatan ion itu ni daya elektrostatik kalau ikatan ion tu kuat. Ikatan kovalen pun kuat. Yang lemahnya lah daya van der Waals antara molekul. Konsep kimia tu kena betul. Kalau awak tulis macam tu dalam esei nanti semua salah nanti. Sebab konsep kimia tu dah salah. Okey, berlian. Ini untuk molekul kovalen tapi dalam molekul raksasa. Raksasa tahu kan besar. Kan besar. Contohnya berlian. Yang ni contohnya silikon dioksida. Ini dia punya struktur. Banyak. Yang hitam ni karbon. Banyak sangat ni kita panggil struktur raksasa tapi dia kovalen juga. Ini contoh bagi silikon dioksida. Dia bukan yang ada ringkas. Yang ringkas CO2. Contoh lagi apa? Air. Itu yang ringkas. Okey, nyatakan jenis daya antara zarah. Ini daya elektrostatik yang kuat di antara ion. Ni daya van der Waals yang lemah antara molekul. Okey, sebab dia akan bercerai antara molekul. Dia tak bercerai ikatan kovalen tu. Kalau macam takat dia nak melebur, dia akan putuskan daya van der Waals. Tapi kalau dalam ion dia akan putuskan daya elektrostatik tu. Untuk melebur ke apa, dia akan bercerai menjadi ion positif, ion negatif. Dalam kes sebatian kovalen, antara molekul itu akan terpisah, jadi dia perlu putuskan daya van der Waals. Okey, yang ni ikatan kovalen yang kuat antara atom-atom di dalam struktur gergasi. Okay, banding dan terangkan takat lebur dan takat didih. Okay, takat lebur dan takat didih tinggi. Kerana ion positif dan ion negatif ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. So, banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya, mengatasi daya tarikan tu lah. Sebab dia punya daya tu kuat, jadi perlukan haba yang tinggi. Sebab itulah takat lebur, takat didih bagi sebatian ion kebanyakannya adalah tinggi. Okey, yang ni takat yang untuk sebatian kovalen yang ringkas. Takat lebur dan takat didih rendah kerana daya van der Waals yang lemah antara molekul. Dia bukan rujuk kepada ikatan kovalen tu. Kalau sebatian kovalen, dia rujuk kepada daya van der Waals. Jadi sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Mengatasinya tu maksudnya mengatasi daya van der Waals. Molekul raksasa seperti silikon dioksida mempunyai takat didih dan takat lebur yang amat tinggi. Lain dalam kes yang raksasa, dia takat lebur takat didih dia tinggi. Okay, contoh yang ni lah, takat lebur yang sangat tinggi. Berlian berlian memanglah kan. Kalau takat lebur takat didih rendah, pakai berlian dah cair. Kan? Ni tak panas ke macam mana, awak bakar ke dia macam tu juga. Berlian sebab tu harga dia sangat mahal. Ikatan kovalen karbon-karbon yang sangat kuat diputuskan bagi keseluruhan struktur sebelum peleburan boleh berlaku.
Jadi biasanya bilion kalau terbakar ke kebakaran kan dia masih lagi macam itulah rupa dia. Sebab takat lebur, takat lidih dia sangat tinggi. Untuk kes kovalent yang bentuk raksasa punya. Yang ringkas ni semua mudah. Sebab tu kuat karbon dioksida dalam keadaan biasa suhu bilik dia dalam keadaan gas. Sebab takat didih dia sangat rendah. Okay, ada nak tanya? Tak ada? Okay, tak ada. Okay, kita pergi ke tak ada. Okay, bagus. Okay, pergi kepada ini. Bandingkan dan terangkan kokendasian. Okay, dia ulang balik lah. Tadi eksperimen tadi kan. Yang ni kokendasian. Eksperimen tadi kan. Ini keterlarutan dalam air dan pelarut organik. Dia ulang balik. Contoh, beri contoh seperti ion dan seperti kovalent. Okay, kegunaannya dalam kehidupan seharian. Okay, lepas tu latihan dah habis lah. Okay. Sebelum cikgu lupa, nanti hari Sabtu malam boleh untuk ujian semua kelas 4IS, 4IR, 4 IH. Ujian bab 3. Itu yang bab 2 cikgu tak bagi lagi soalan dengan skema kan. Nanti cikgu bagi dan tengok mana yang awak salah. Markah pun tak dapat lagi kan. Lupa cikgu nak bagi markah. Cikgu bagi markah yang form 5 je. Nanti cikgu masukkan dalam Telegram berapa markah awak dapat. Dan cikgu bagi soalan dengan punya skema jawapan. Kalau nak bincang rasanya tak dan kot tak ada masa. Tapi kalau awak rasa macam awak salah 1-2, lepas tu yang kes salah sikit lah, okay, boleh tanya cikgu lah, kenapa jawapan macam ni kan. Skema cikgu bagi. Tapi kalau rasa awak nak penerangan boleh PM cikgu je Okey. Tapi bab apa ni? Cikgu bagi ringkasan sikit untuk topik bab 3 tu tajuk besar dia kan bilangan mol, formula dan persamaan kimia. Dia punya subtopik dia ialah mula-mula 3.1 ke. Cikgu risau macam ni 3.1 3.1 soalan biasa kan kita akan ikut pembuat kertas pun dia akan ikut apa subtopik dalam satu tajuk tu. 3.1 tu apa dia JAR dengan JAR dan JMR. Ni pelajar perlu tahu kira jisim atom relatif, jisim molekul relatif. JAR ni daripada nombor nukleon kan. Nombor nukleon sama dengan jisim atom relatif. Itu cari JMR ataupun JFR. Sama ni kan, jisim molekul relatif ataupun jisim formula relatif. Itu kalau nak cari yang ni kenalah hasil tambah JAR ikut formula dia. Contohnya kalau formula air kan, awak kena cari 2 kali JAR hidrogen tambah dengan JAR oksigen. Macam itulah. Okay, kemudian 3.2. Subtopik 3.2 ialah bilangan mol. Ini yang cikgu ajar segitiga tu, pengiraan bilangan mol. Dia ada kaitan dari 3 untuk topik. Untuk tingkatan 4, 3 saja. Bilangan mol kaitannya dengan bilangan zarah. Sebab dah tahu formula dia kan. Bilangan mol sama dengan sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemala Avogadro. Yang segitiga ni. Cikgu ulang kaji sekejap sebab awak tak ada kelas tambahan. Kalau tingkatan 5, kami buat projek guru muda. Maksudnya siapa yang peperiksaan akhir tahun di tingkatan 4, maka dia tinggi sikit. Macam tingkatan 5 tu berapa orang je lulus kimia? Berapa? 16 kot. 16 orang. So 16 orang itulah yang akan menjadi guru muda kimia. Lepas tu cikgu bagi grup-grup. Maksudnya seorang cikgu guru muda akan dapat murid dalam 3-4 orang je lah. Dalam 3 ataupun 4 orang. Maka yang bawah pada dia lah. Yang fail lah, yang fail. Sebab 16 orang tu sahaja lulus. Daripada masa tu 4 Sina sampai 4 IH, 16 orang saja lulus. Jadi 16 orang inilah akan menjadi guru muda masa tingkatan 5. Kita tak buatlah tingkatan 4 ni. Sebab exam pun tak ada, tak tahu siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Tingkatan 5 baru buat guru muda. Patutnya asalnya tingkatan 4 cikgu pun nak buat dah. Tapi sebabkan exam pun tak ada macam ni, tingkatan 5 baru buat projek tu. So 3-4 orang bawah guru muda yang lulus. Maksudnya yang tinggi dia akan dapat markah yang tinggi sikit jugalah.
Barulah senang nak ajar kan. Okey. Kemudian yang teruk sangat, 0 sampai 20 markah, teruk-teruk sangat ni, memang tak boleh jawab apa ni. Di bawah guru, cikgu-cikgu tua. Cikgu lah ngajar. Cikgu ajar. Ramai lah juganya. Lepas tu kami akan ada kelas tambahan lah sebelum exam. Sebelum ujian ni ikut topik tu. Ada kelas tambahan. Dah mulalah. Maksudnya 2 minggu sekali kami ada kelas tambahan sebelum duduk ujian. Supaya murid tu boleh ingat balik lah apa yang dipelajar. InsyaAllah kalau tu macam, tapi walaupun usaha cikgu-cikgu buat macam tu, dia bergantung pada diri awak juga kan. Kalau cikgu buat kelas tambahan pun ada yang ada yang macam tipu-tipu join. Bila terpanggil nama tak jawab-jawab, senyap pun. Itu maksudnya dia tak nak bantu diri dia. Walaupun cikgu ke sekolah ke buat macam-macam projek, macam-macam kelas tambahan ke jemput penceramah ke apa benda, tapi kalau diri sendiri awak tak nak berubah, kan, tutup hati nak belajar, main game ke apa, tak habislah. Bangun lambat ke ataupun klik on je, apa tu tidur. Jadi cikgu ingat macam awak join kelas kan. Itu nak tipu cikgu, sebenarnya tipu diri sendiri. Menipu sendiri. Sedangkan ada yang mencatat kiri kanan, malaikat mencatat apa yang awak buat kan. Belajar kalau betul-betul pun macam ibadat, macam solat. Bukan ingat solat, keluar zakat, pergi haji saja ibadat. Tapi kalau kita belajar betul-betul, seperti kita berjuang fi sabilillah kan. Kalau kita masuk syurga dengan syarat kita belajar betul-betul lah. Okey. Jadi bilangan Moore ini segitiga ni ada 3 untuk setakat tingkatan 4. Kalau tak boleh tingkatan 5 ada lagi bilangan Moore dengan apa? Bukan tingkatan 5 lah, tingkatan 4 lagi. Tajuk acid base. Bila masuk tajuk acid base garam, ada lagi satu bilangan Moore. Dia ada lagi tambahan formula. Jadi lepas ni tajuk ni, acid base garam lepas tajuk ni. Itu formula bilangan Moore. Okey, bilangan Moore ni atas ni apa? Bilangan zarah. Bilangan zarah, tulis zarah je lah. ONA. Ni pemalar Avogadro. Mesti bahagi dengan pemalar Avogadro. Satu lagi 3 setakat ni 3. Nanti masuk topik acid base garam baru masuk satu lagi mole. Okey, bilangan mole ini isi padu gas. Kalau dalam formula menyebutkan gas-gas, kena guna formula ni. Isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Mesti bahagi benda yang sama. Jangan isi padu bagi dengan jisim. Salah lah. Isi padu bagi dengan isi padu molar. Okey, kemudian satu lagi segitiga last, jisim. Jisim bahan bahagi dengan jisim molar. Kan benda yang sama kita kena bahagi tu. Kalau jisim, jisim molar. Jangan jisim bagi isi padu molar. Okey, isi padu bagi isi padu molar. Zarah ni maksud kuantiti zarah tu. Bahagi dengan Na. Na ni kan pemalar Avogadro iaitu N 6.02 dalam 10 kuasa 23. Bahagi dengan bilangan juga. So bilangan bagi bilangan, isi padu bagi isi padu, jisim bagi jisim molar. Jangan awak duk campur-campur gaul. Dia mesti jisim bagi dengan jisim molar. Okay, baru kita dapat bilangan mole. Contohlah nak dapat bilangan mole pensel. Pensel ada, kita tahu 12 batang pensel, 1 dozen pensel kan. Jadi kalau ada 6 pensel, 6 bahagi 12. Dapatlah 0.5 dozen ataupun setengah dozen. Macam itulah. Jadi bahagi benda yang sama. Okey, dah bilangan mole 3.2 maksudnya awak tanda tik. Awak dah faham, awak tanda tik. Buat satu topik bagi setiap tajuk ini. Ini saya dah baca tulis-tulis. Tulis tarikh awak baca bila. Saya pun dah buat latihan, contohnya awak dah beli buku latihan ke apa kan. Sepatutnya murid kena beli sendirilah buku latihan kan. Kemudian ni tanda dah beli. Dah buat latihan pun boleh jawab betul lah. Maksudnya tanpa merujuk jawapan, awak buat tengok depan di belakang bila dah habis latihan betul semua. Okey dah, maksudnya dah faham, awak tik. Tapi kalau baca lepas tu buat habis semua salah ke ataupun betul sikit je, maksudnya tak faham lagi tu. Okey, ulang balik baca, lepas tu mana-mana ayat yang tak faham tanya cikgu. Lepas tu buat latihan, lepas tu semak sendirilah sebab biasa buku latihan dia ada jawapan di belakang tu kan. Okey, semak sendiri betul semua. Okey, alhamdulillah. Okey, dah faham. Tanda right macam tu. Macam itulah cara belajarnya. Bukannya buat latihan tengok-tengok nota, tengok apa ni skema. Memanglah betul semua macam tu. Dia patutnya baca dulu, lepas tu buat latihan tanpa melihat mana-mana.
tanpa melihat jawapan tu, dah habis buat, semak sendiri dengan skema yang diberi tu. Okay. Kadang-kadang skema tu salah ke apa benda, awak rasa awak betul lah, boleh bincang dengan kawan yang pandai ke, dengan cikgu ke. Itu cara ulang kaji. Semua subjek buat macam tu. Bukannya sambil-sambil buat latihan, sambil-sambil selak buku, sambil-sambil baca nota. Itu memang betul semualah. Itu pun ada yang salah kan. Bukan macam tu cara dia. Buat latihan tu sampai kita betul semua. Subjek apa-apa pun, maths ke sejarah ke, macam itulah caranya. Lepas tu bilangan mol. Bilangan mol cikgu dah bagi tadi. Okey, lepas tu 3.3 formula kimia. Formula. Okey, 3.4 persamaan kimia. Okay, persamaan kimia maksudnya awak boleh buat persamaan kimia, lepas tu yang soalan ada masalah tu kan. Jadi cerita panjang-panjang, okey, kemudian berapakah jisim ini? Itu pun ada. Yang guna kaedah cikgu ajar, kaedah EMRA. Supaya step itu awak ingat supaya dapat markah. Lepas tu formula ni biasalah kena hafal formula lah. Formula tu masuk formula empirik, formula molekul. Cuma ujian ni tak adalah subjektif. Sebab kalau ada subjektif, cikgu dah awak kena ambil gambar, kena hantar ke cikgu, cikgu kena pering, nak semak balik kan. Lambat. Jadi cikgu buat objektif je lah. Tapi yang ni sebab soalan dia pengiraan, banyak cikgu buka lama sikit 8.30 sampai pukul 12. Lama sikit sebab dia pengiraan. Pengiraan ni biasa dalam soalan yang akhir-akhir dan dia tahap tinggi. Biasa tahap tinggi ni ada 8 soalan je. Tak apalah, kita berlatih mengira. Okey, kita pergi pada balik kat ni. So ini je yang untuk awak ulang kaji ni. Sebab kalau tak ulang kaji, kemungkinan akan dapat kosong. 0/20. Jumlah soalan sama 20 macam hari tu bukan main kalau nasib baik tembak-tembak, betul lah 1-2. Jadi kita tak nak tembak-tembak, kita kena belajar betul-betul kan. Belajar kerana Allah, seperti berjihad, seperti kita nak pergi perang ni. Macam tu Bukan yang kata tak apalah, tembak-tembak je. Itu memang jenis apa, kalau orang berperang tu dia tanpa senjata lah pergi macam tu je. Macam bunuh diri lah kan. Pergi je, tak apalah, mati pun matilah. Macam exam lah, biarlah fail pun fail lah. Awak kena jaga bukan masalah fail tu diri awak sendiri. Kalau fail tu sedih mak ayah, melibatkan ramai orang. Sebab apa, kita hidup bermasyarakat, bukannya hidup seorang dalam gua. Kan? Ni kalau kata fail, tak apalah saya je fail cikgu, biarlah. Kan? Bukan mak ayah saya fail. Sebenarnya kalau awak fail, mak ayah awak rasa sedih lah. Kita tak naklah mak ayah sedih, kita nak mak ayah kita gembira dengan kejayaan kita. Okey. Sebagai ayun, tengok bandingkan dan terangkan kekendasian elektrik. Okey, tidak boleh berkendasi elektrik dalam keadaan, ni ulang kaji balik tidak dalam keadaan apa? Tetapi boleh berkendasi elektrik dalam tidak dalam keadaan pepejar. Tadi dalam maksudnya kalau letak garam kat rumah awak, letak wire dalam tu, letaklah apa dia, mentol ke, dia tak boleh ni. Tapi dengan syarat ada bateri lah. Elektrolisis mesti ada bateri. Tetapi boleh mengkendasikan elektrik dalam keadaan leburan atau satu lagi ialah aqueous. Aqueous ni maksudnya dia tambah air, dia kacau. Macam sebut garam kat rumah awak tu, awak masukkan air, awak kacau. Jadi dia adalah aqueous. Tapi kalau garam tu, pepejar tu awak panas saja. Tanpa air, kita panggil leburan. Itu bezanya di antara leburan dengan aqueous. Okay, dalam bentuk pepejar, ion-ion tidak bebas untuk bergerak. Ini penerangan kenapa dia tak boleh kondasikan elektrik dalam keadaan pepejar. Sebab ion-ionnya tidak bebas bergerak. Dalam keadaan leburan ataupun aqueous, ion-ionnya bebas bergerak untuk ditarik ke anode atau ke kathode. Anode kathode tu ialah elektrod karbon tu. Istilah yang diberi kepada istilah elektrod karbon. Kalau anode maksudnya dia disambung kepada terminal positif bateri, kathode maksudnya disambung kepada terminal negatif bateri. Okey, kemudian kita tengok kepada keterlarutan dalam air, kebanyakannya bagi sebagian ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Ini kerana air adalah molekul yang berkutub. Kita dah belajar dalam tajuk tajuk ikatan kimia kan. Molekul air mempunyai bahagian yang bercas separa positif iaitu bahagian hidrogen dan bahagian yang bercas separa negatif iaitu bahagian oksigen. Dalam tajuk ikatan hidrogen. Sebab tu dia boleh larut dalam
air tapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey, beri contoh sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, ini sebatian ion kan? Okey. Sebatian ion ni contohnya bagi satu. Siapa boleh bagi contoh sebatian ion? Natrium klorida. Natrium klorida. Okey, garam kat rumah kita. Okey, lagi contoh. Dia mesti sebatian ion logam dengan bukan logam. Okey, betul. Natrium klorida sebab natrium logam. Klorida ialah klorin, kumpulan 17, bukan logam. Okey, siapa lagi nak bagi contoh? Plumbum 2 bromida. Ya, plumbum 2 bromida. Plumbum sejenis logam, bromida ialah bromin. Dari kumpulan 17 bukan logam. Okey, ada lagi? Ada tak ada lah. Okey, boleh bagi macam kawan awak cakap tu ataupun ni. Tambah lagi kuprum 2 sulfat. Ni pepejah warna biru. Kuprum 2 sulfat jadi kita banyak jumpa dalam tajuk asid, base dan garam sebab dia adalah sejenis garam. Okey, natrium klorida tu garam makan kat rumah kita tapi sebenarnya bila kita belajar tajuk garam ada banyak lagi nama-nama garam. Tapi tak sesuai dimakan lah. Okey, kegunaan dalam kehidupan seharian. Contoh, ni sebatian, semua sebatian ion lah ni. Okey, kalium klorida digunakan sebagai baja. Garam biasa ini boleh dimakan. Soda kapur. Soda kapur ni biasa guna dalam pertanian. Kalsium oksida. Okey, sebab sebatian ion juga. Magnesium hidroksida. Okey, ni sejenis alkali, sejenis base. Digunakan dalam antacid untuk mengurangkan sakit perut. Sebab dia bersifat alkali, kalau perut kan banyak asid dalam tu kan, jadi dia akan menetralkannya. Okey, sebut penaik natrium hidrogen karbonat. Ini pun sebagai penaik dalam pembuatan roti ataupun kek. Sebab dia membebaskan gas karbon dioksida bila dia bertindak balas. Jadi bila keluarkan gas karbon dioksida membentuk lubang-lubang udara, lubang-lubang gas karbon dioksida tu lah. Jadi melembutkan lagi kek dan roti itu. Kalau tak ada gelembur-gelembur tu dia jadi padat. Padat tu jadi makan pun tak sedap lah kan, keras sebab tak ada gelembur-gelembur. Yang gelembur-gelembur itu adalah sebenarnya untuk melembutkan lagi kek ataupun roti. Okey, malu ringkas untuk kovalen. Okey, yang atas sekali adalah kondaksian elektrik. Okey, jadi dia bahan ini tidak boleh. Semua kovalen tidak boleh mengkondaksi elektrik dalam semua keadaan. Tak kira pepejah ke, cair ke, gas, tak boleh. Sebabnya kovalen terdiri pada molekul yang neutral. Tidak ada ion-ion yang bebas bergerak dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Pepejah ke, leburan ke, aqueous pun tidak boleh sebab tak ada ion yang bebas. Dia sebab dalam keadaan molekul. Okey, yang kedua ni ialah ketelarutan. Okey, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik yang dikenal sikitlah, ether, alkohol, benzena, tetraklorometana, propanon. Ini adalah beberapa contoh pelarut organik. Macam tadi cyclohexana pun pelarut organik. Ini kerana molekul kovalen dan pelarut organik ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. Pelarut organik adalah sebatian kovalen yang wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Maksudnya dua-dua sama jenis. Pelarut organik pun sebatian kovalen. Bahan yang kita nak masukkan contoh naftalena pun sebatian kovalen. Jadi dia sama-sama dia boleh larut. Tapi air dia lain sikit sebab dia adalah, walaupun dia kovalen, dia adalah pelarut berkutub ataupun berpolar. Okey, contoh sebatian kovalen tadilah naftalena ataupun acetamida ataupun hexana. Nanti sebatian kovalen. Dia mesti terdiri pada bukan logam dengan bukan logam. Biasanya mula dengan karbon lah biasanya. Okey, karbon ni kumpulan 14. Sebab kalau sebatian kovalen kita dah belajar mesti bermula dengan kumpulan 14, boleh 15, 16 ataupun 17. Ini semua adalah kumpulan yang akan membentuk sebatian kovalen.
Okay, kita pergi kepada kegunaan dalam kehidupan seharian. Turpentin adalah pelarut digunakan dalam cat. Okay, alat pemadam api, karbon dioksida. Okay, etanol digunakan dalam pewangi, sejenis alkohol lah. Bahan makanan, glukosa menjadi bahan makanan, itu gula di rumah kita tu adalah sebatian kovalen. Kemudian butana C4H10, karbon dengan hidrogen ialah dalam gas LPG. Tong gas tu, dipanggil gas LPG, cecair untuk dalam tong yang digunakan untuk memasak. Jadi butana ialah sebatian kovalen. Jadi semuanya adalah sangat berguna dalam kehidupan seharian. Kalau yang raksasa ni, contoh silikon dioksida dan belian, tidak boleh mengkondisi elektrik dalam apa-apa keadaan disebabkan tiada elektron dinyah setempat, kerana semua elektron valence digunakan untuk ikatan kovalen. Okey, ini untuk ni. Jadi belian tak boleh kondisi elektrik. Kalau grafit ni ialah karbon, sejenis karbon, boleh mengkondisikan elektrik disebabkan elektron dinyah setempat wujud di antara lapisan-lapisan heksagonal. Grafit ni ialah karbon tu, mata pensel yang menulis tu. Mata pensel tu boleh mengkondisi elektrik sebenarnya. Tapi dia sebenarnya bukan logam tapi dia special sikit. Dia boleh mengkondisikan elektrik. Tidak boleh larut dalam air dan pelarut organik. Kalau molekul raksasa, kalau belian takkan larut dalam air kan. Kaca-kaca larut. Belian dah beli mahal masuk dalam air ataupun awak mandi kolam ke, dah tak ada. Hancur. Sebab dia larut dalam air. Jadi tak larut. Tarikan antara molekul pelarut dan atom-atom karbon tidak cukup kuat untuk mengatasi ikatan kovalen yang kuat di dalam struktur kovalen gergasi. Ini dia maksudnya dia sangat kuat lah ni. Air pun tak larut, pelarut organik pun tak larut. Sedangkan dia kovalen, semua tak larut. Kerana apa? Tidak cukup kuat untuk mengatasi ikatan kovalen yang kuat dalam struktur kovalen gergasi. Maksudnya ni sangat-sangat kuat lah ni. Okey, contoh dia tadilah belian, grafit, silikon dioksida. Okey, belian pun sebenarnya daripada karbon juga. Okey, grafit karbon, tapi ini boleh mengkondisi elektrik. Ini tak boleh. Silikon dioksida. Ni semikonduktor ni biasanya. Dia semikonduktor. Nanti kita belajar lagi tajuk semikonduktor ni menggunakan silikon. Apa sifat dia? Kegunaan grafit, pensel dengan elektrod dalam bateri. Kita elektrod tu guna karbon. Okey, kemudian kegunaan belian, barang kemas, pemotong kaca atau penggerudi batuan, guna juga belian, sangat kuat. Boleh potong kaca guna belian. Ini dalam industri kaca lah. Barang kemas. Barang kemas tahulah perempuan pakai tu belian yang kilat-kilat tu Mengelip-gelip. Okey. Kemudian ni masuk kepada latihan. Ada berapa? 3 soalan. Kita nanti hari apa? Esok lah. Jadi esok awak bentangkan jawapan berkumpulan ni. Lepas baca Yasin esok. Pagi tu biasanya baca Yasin untuk guru-guru lah. Biasanya setiap hari Jumaat ada. Jadi pukul berapa tu? 8.05 minit. Jadi ni tolong lepas tu baru kita belajar tajuk asid base garam. Kumpulan mana ni? Ada berapa soalan? Tengok 3 soalan. 3 je kan? Banyak pula. 5. Saya nampak 3. 4, 5. Oh 5. Okey 5. Okey 5. Okey 5 soalan. Jadi kita bagikan hari tu kelas grup mana? Tengok balik. Grup 3 ke? Sekejap. Itu grup 4 So ni grup 5 lah grup 5. Okey 5. Ni nombor 1 grup 5 5. Kumpulan 5. Soalan nombor 2. Mana nombor 2? Oh pendek je 5 ni. Tak apalah pendek je. Okey. Ni kumpulan 6. 5, 6. Lepas tu nombor 3. Kumpulan 7. 7. Lepas tu nombor 4 kumpulan 8.
Awak ada berapa? 8 je kan? 7, 8. Okey. Lepas tu kumpulan 1 balik lah. Nombor 5 kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey, betul? Dekat raya so habis cepat, pembentangan tak ada masalah apa-apa. Laju je boleh share punya jawapan. Kita masuk tajuk acid base dan garam. Lepas tu baca lah untuk ujian bab 3. Okey, boleh ada nak tanya apa-apa? Raja ada nak tanya? Ada cikgu. Tak ada. Okey. Ni pun 34 orang hadir. Semalam pun 34. Orang yang sama tak ada ni. Izhan tak pernah masuk kelas. Dia wujud ke tak wujud ke dah pindah sekolah? Zohan ada je cikgu. Ada, tapi tak pernah masuk. Oh, awak pernah tengok dia lah. Cikgu ingat ke dia dah minta sekolah tukar sekolah lain? Sekarang ada dia masuk kelas. Hari ni masuk ni? Saya pernah nampak. Ni. Sekejap. Mana tak cikgu semalam tak ada. Okay, cikgu stop sini kalau tak ada ni. Cikgu nak tengok ni. Okey, berapa orang yang ada ni? 33 orang dah. 33 ke 4? 33. Mana ada Izhan tak ada ni. Dia selalu tak masuk ni. Kalau kelahalan tu ada juga seorang. Memang tak pernah wujud. Tapi tak tukar sekolah pula kalau tak wujud ni mungkin cikgu ingat isi borang pindah ke apa. Kalau Zuhaili je aku cikgu. Zuhairi memang cikgu dia pun dah cikgu kelas awak lah. Tak kata dah pindah tapi tak tahulah. Kadang-kadang mak ayah kata pindah tapi borang tak isi. Ada kot masalah tu. Jadi sekolah yang sana pun tak ada nama, sekolah sini pun tak ada nama. Dia macam tengah-tengah, tadi tak join mana-mana kelas sebab dua-dua nama tak ada. Nama dia masih di sekolah kita lah kalau mak dia tak isi borang. Sebab nak isi borang kena pergi PPD, kena tunggu jawapan daripada PPD. Tak apalah. Okey, tak apalah. Lepas ni kelas apa? Rehat ya? Okey, rehat. Sambil-sambil tahu bincang dalam grup tu lah. Siapa kumpulan mana yang kena tu. Yang tak kena mana-mana lagi, jawab semua juga. Sebab nanti bandingkan jawapan dengan perbincangan besok. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey.